Assalamualaikum, hai semua. Tutorial kali ni Umi nak share satu lagi resipi yang mendapat permintaan ramai, iaitu daging masak merah ala Thai yang lebih kurang macam kat kedai tom yum tu. Cara penyediaannya sangat mudah dan ringkas. Daging yang direbus hingga masak empuk dan lembut dalam pressure cooker, kemudian diiris nipis. Umi letakkan sedikit pewarna merah makanan supaya rupanya sama seperti yang dihidang di restoran Thai. Dimasak bersama bahan-bahan lain supaya menghasilkan kuah merah yang pekat, manis-manis pedas dengan aroma bau daun limau purut. Tersangatlah sedap rasanya. Umi gandingkan pula dengan nasi goreng bijan hitam Chinese style ni. Hei, tak terkatalah sedapnya. Jom ke dapur, kita mulakan dengan merebus daging dahulu. Dalam pressure cooker, masukkan setengah kilo daging premium atau batang pinang. Tuangkan sedikit air, agak-agak je, separuh dari paras daging. Kemudian masukkan 1 sudu kecil pewarna merah makanan. Nak bagi warna daging kemerahan dan air rebusan tu berwarna merah je nanti lepas siap direbus. Tabur sedikit sahaja garam bagi berasa dagingnya. Gaul sebati, kemudian rebus daging dalam pressure cooker. Pilih setting tendons dan masa selama 30 minit. Sementara daging siap direbus, jom kita buat nasi goreng bijan hitam. Di sini Umi ada 15 ulas bawang putih, tumbuk kasar, 1 sudu kecil biji lada hitam dan biji lada putih, tumbuk kasar-kasar je, 1 cube pati ayam, setengah batang lobak merah cincang halus, bijan hitam, sos tiram, minyak bijan, 4 biji telur ayam, gaul sebatikan macam ni. 2 pot nasi sejuk atau nasi semalam. Dalam kuali masukkan minyak bijan. Minyak ni memang Umi lebihkan sedikit sebab tak nak tekstur nasi goreng terlalu nampak kering. Lagi pula telur nanti menyerap minyak yang banyak. Jika minyak kurang, telur akan melekat-lekat di kuali. Minyak dah panas, tumiskan dahulu bawang putih yang telah ditumbuk. Tumis hinggalah naik bau wangi dan bawang tu sedikit kepirangan. Kemudian masukkan pula biji lada hitam dan lada putih yang telah ditumbuk kasar tu. Bagi nampak tekstur biji-biji lada dan bila tergigit makan pun nanti sedap je. Campakkan 1 cube pati ayam, larutkan bersama bahan tumis. Kemudian masukkan lobak merah yang telah dicincang. Gaulkan bagi sebati. Tuang dalam 1 sudu besar sos tiram. Sos tiram ni Umi tak suka, agak-agak je dalam 1 sudu besar. Gaulkan. Kemudian masukkan sedikit bijan hitam. Lebih kurang dalam 1 sudu besar juga ya. Gaul bagi sebati. Dan terus masukkan adunan telur. Bila dah masuk adunan telur ni, gaul sekali dua. Biarkan sekejap bagi telur tu masak, baru digaul lagi. Kacaulah beberapa kali, bagi telur tu masak sekata. Kemudian masukkan nasi sejuk. Yang terbaik, gunakan nasi semalam untuk buat nasi goreng ni. Lagi sedap rasanya. Dah masuk je nasi, gaulkan bagi nasinya sebati bersama bahan-bahan tumis. Boleh kuatkan sedikit api dan terus je digaul. Tambahkan garam bagi secukup rasa. Sambung gaul lagi, bagi garamnya pula sekata bersama nasi goreng. Dah sebati gitu, terus tutupkan api. Okey, siap dah nasi goreng bijan hitam Chinese style. Nampak menggembirakan sungguh. Nasi dah siap, jom kita sambung buat daging masak merah Thai pula. Daging yang dah siap rebus tadi, iriskan nipis-nipis. Senipis yang boleh supaya lagi mudah dan lembut je waktu makan nanti. Iris ikut lawan urat-urat daging tersebut. Dah siap, bolehlah ketepikan dalam 1 mangkuk dahulu. Okey, jom kita tengok bahan-bahan untuk buat daging masak merah ala Thai ni. Di sini Umi ada 4 ulas bawang putih. Umi dah siap-siap cincang halus-halus gini. 1 inci halia, iris halus. 1 biji tomato belah 6. Setengah biji bawang Holland, iris besar. 10 biji cili padi, ketuk sekali 2. 1 batang serai, pun sama, ketuk bagi keluar bau dan rasanya. 7 hingga 10 helai daun limau purut, buang tangkai tengah.
setengah batang lobak merah, iris halus memanjang gitu. 10 batang lada kering, rebus dan kisar halus. Okey, ini daging yang telah dihiris halus tadi. Sedikit air rebusan daging, cube pati lembu, 1 sudu besar gula nisan Thai, boleh dapatkan di Shopee. 1 tangkai daun ketumbar hiris halus, sos tiram, sos tomato, sos cili dan juga sos ikan. Langkah pertama ni, panaskan minyak yang mencukupi. Biar lebihkan sedikit pun tak apa ya, supaya ladanya masak sempurna. Tumiskan dahulu bawang putih, tumis bagi naik bau. Campakkan sebatang serai, biarkan sekejap bagi keluar bau dan rasanya. Kemudian masukkan lada kisar, sambung tumis lagi hinggalah lada tu pecah minyak. Sebab tu minyak kena lebihkan sikit. Mudah lada ni nak masak sempurna. Tak adalah rasa maung bila makan nanti. Lada dah pecah minyak, masukkan halia, sambung tumiskan sekejap lagi bagi keluar rasa dan bau halia tu. Masukkan cube pati lembu. Disebabkan kita guna daging lembu, jadi Umi lagi prefer guna cube pati lembu berbanding ayam. Gaulkan bagi sebati. Cube pati tu larut sepenuhnya. Kemudian masukkan air rebusan daging. Carrot ni Umi masukkan awal-awal sebab ianya lambat nak lembutkan. Gaul sebati dan biarkan kuah masak merah ni mendidih. Sementara tu bolehlah kita masukkan 2 sudu besar sos cili, 2 sudu besar sos tomato, 1 sudu besar sos tiram, 3 sudu besar sos ikan. Dan juga nanti masukkan 1 sudu besar gula nisan Thai. Gula nisan Thai inilah rahsia penyedap kuah masak merah ala Thai kita. Bagi balance rasa pedas-pedas cili padi dan juga lada kisar yang kita letakkan tu. Kemudian bolehlah campakkan 10 batang cili padi yang telah diketuk. Bagi keluar rasa pedas-pedasnya tu. Umi campurkan hijau dan juga merah. Tak pakai cili padi merah semata, takut nanti pedas sangat pula kan. Gaul sebatikan bahan-bahan sos tu bagi bercampur rata. Bila buat menu ala-ala Thai ni memang wajiblah ada cili padi bagi merasa pedas-pedas gitu. Kuah dah mula mendidih tu, masukkan hirisan daging dan juga daun limau purut. Bila buat menu Thai gini, wajib ya kena letak daun limau purut yang satu ni sebab aromanya tu semerbak wangi. Umi akan sambung masak lagi hinggalah kuah masak merah Thai ni jadi pekat dan agak mengering sedikit. Bagi daging tu betul-betul meresap sebati sepenuhnya dengan kuah masak merah. Kuah dah hampir nak kering tu, dah nampak pekat sedikit kan. Barulah kita campakkan buah tomato. Dan akhir sekali hirisan bawang Holland. Gaul bagi sebati. Bawang Holland tu memang Umi masukkan akhir-akhir ya, bagi ianya kekal rangup je waktu nak makan nanti. Tomato tu masuk last supaya tak bengek sangat waktu makan. Biar juicy je gitu. Saja letak. Tak ada efek masam pun pada kuah masak merah ni. Jadi optional. Nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Kuah masak merahnya dah nampak pekat, bersalut sebati dan meresap elok bersama daging. Dah nampak agak kering sikit tu kuahnya, bolehlah tutup api dan taburkan daun ketumbar sebagai hiasan dan pelengkap rasa. Bau pun wangi je. Dah nampak terliur je kan tengok daging masak merah ala Thai Umi ni. Jomlah cuba untuk menu iftar lagi beberapa hari je ni. Jumpa lagi di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Jadi jangan lupa subscribe, like dan tolong share-sharekan video ni jika anda suka pada resipi Umi. Tekan bel untuk notification video terbaru. Assalamualaikum. Bye.